Sudah macam tu. Oh, sampai siap pergi. Kaki lima lah, wallahu a'lam, tak tahu lah. Betul Ustaz. Maknanya boleh jaga. Tapi kalau nak pressure boleh lah. Kalau nak pressure, nak buat pressure boleh lah kan. Banyak sekali. Tapi kalau dah macam tu gaya je, bila masa nak baca buku ni? Terlebih dos lebih. Cakap lebih juga. Tapi kopi betul tuan-tuan. Saya suka minum kopi. Tapi kalau minum kopi, mulut saya pecah. Panik. Panik. Pun juga habatus sauda. Panik. Tak apalah, tengoklah kepada kadar yang kita ya. Sekalipun kelahirannya sebentar sahaja. Ini siapa dah sidang kajian ni. Kerana itu, bagi orang-orang yang lemah fikiran tidak sempat memerhati keadaan Dajjal ini, tanda-tanda kelemahannya, lalu percayalah orang-orang yang ingin percaya kepadanya. Jadi, kena tanam iman supaya jangan kita ikut Dajjal. Oleh demikian, para anbiya ni nabi-nabi jamak daripada nabiyun. Seorang nabi nabiyun, dua nabi nabiyani, nabiyaini, anbiyaun. Itu maknanya nabi-nabi. Itu kalimah jamak taksir mengatakan sara bina'i mufradihi, kalimah yang terpecah terasing daripada bina' mufrad. Asalnya nun bayan nabiyun. Tapi apabila mana alif nun ba ya alif, tambah huruf. Daripada 3 huruf jadi 5 huruf. Kadang-kadang dari 5 huruf jadi 3 huruf. Kadang-kadang tak tambah huruf tapi dia cukup bagi. Asadun usudun. Asadun seekor singa. Bila usudun, banyak singa. Itu dipanggil dengan nama jamak taksir. Rajulun, seorang laki-laki. Rijalun. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima fadala Allah ba'dahum 'ala ba'din. Itu dipanggil jamak taksir. Kalau kita belajar Arab, kena tahu jamak taksir. Kalau kita baca Quran, bertambun-tambun jamak taksir dalam Quran ataupun dalam hadis. Mengingatkan tentang fitnah Dajjal, ketidaksempurnaannya dan tanda-tanda kebatilannya. Adapun orang-orang yang diberi taufik, mereka tidak terpedaya dan tertipu kerana berdasar kepada pengetahuannya mengenai Dajjal dan kedustaannya. Ini mana nak buka? Syarah Sahih Muslim. Kita ada kitab hadis Nabi yang jatuh nombor 3 lah. Nombor 1 Bukhari Muslim, paling sahih. Yang kedua namanya Bukhari. Yang ketiga namanya Muslim. Jadi kena buka kitab apa Muslim. Syarahnya di antaranya disyarah oleh Imam An-Nawawi. Imam Nawawi yang kita kata Nawawi ni kan. Imam Nawawi ulama yang maknanya kalau tak silap wafatnya tahun 676 Hijrah. Di mana? Di Nawa. Nawa tu nama tempat kelahirannya dan nama tempat wafatnya, iaitu di Suriah. Saya 3-4 kali menziarah makam Imam Nawawi semasa di Suriah dahulu. Ketika belajar dekat Syria, ziarah situ makam pokok. Dan kita tahu ada pokok besar. Jadi tuan-tuan kalau pergi ke Suriah tapi tengah perang, pergi ke mana Kalau besok tak ada perang, pergilah. Tanya Arab tu, ana urid an adhhab ila al-maqbara al-Imamuna An-Nawawi. Nak pergi ke kubur Imam Nawawi. Tapi masa itu pergi tuan-tuan, saya pergi. Beh tu nak turun, tengah berjalan, tu melompat turun. Yang nak naik pun maknanya melompat naik tiga berjalan. Tapi bukan laju, slow lah. Pasal ramai benar. Beh tak cukup tapi orang ramai. Ligan ya. Ligan bas pasal nak naik. Aku miskin benar gaya. Masa itulah. Ligan macam gaya dekat Mesir lah gaya ni. Jadi maknanya masa menziarah kubur Imam Nawawi. Imam Nawawi ni digelar Syafi'i As-Saghir. Makna Imam Syafi'i, pengasas mazhab Syafi'i itu Muhammad bin Idris Syafi'i Al-Kabir. Imam Nawawi ni kehebatan ilmunya, maka gelarnya Syafi'i As-Saghir. Tapi mazhabnya Syafi'i. Imam Syafi'i mazhabnya Syafi'i, Imam Nawawi mazhabnya Syafi'i. Dan dia ada mensyarahkan kitab Minhaj, syarah tapi tak ada nama kitab itu kitab Al-Majmu'. Namanya Majmu'. 24 ataupun 25 jilid. Dia syarahkan tapi tak ada habis. Dia meninggal dunia, disambung oleh Syekh Muti'. Dia syarahkan syarah. Termasuklah juga dia ada mensyarahkan apa nama Sahih Muslim, iaitu oleh Imam An-Nawawi. Rumah saya ada ni.
5 jilid ataupun 5 ataupun 6 jilid syarah kepada Sahih Muslim oleh Imam An-Nawawi gitu. Jadi kalau tuan-tuan nak rujuk, niftah hadzal kitab wa ba'din nanzur an madza qala Imamuna An-Nawawi radhiyallahu anhu. Apa yang ditulis oleh Imam Nawawi. Kita baca lah, naqra kathiran, kena baca banyak. Naqra hadzal kitab yani berkathir. Kita baca banyak-banyak wa ba'din nata'ammaq fi kalamih. Jadi kita mendalami apa yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi supaya kita boleh dapat mencapai saripati daripada kalam yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Dikhabarkan tak kahwin, wafat umurnya tak sampai 50 tahun. 45 sampai 50 tahun. Kitab yang ditinggalkan kepada kita berlambak-lambak. Di antaranya kitab hadis Arba'in, hadis 40 ataupun kitab Riyadhus Salihin, atau kitab Azkar An-Nawawi, ataupun kitab yang disyarah tadi, syarah kepada apa namanya Sahih Muslim. Berlambak-lambak kitab yang dikarang oleh Imam Nawawi. Tapi kita sudah nak masuk kubur, satu kitab pun tak ada ngarang. Itu bezanya kita dengan Imam An-Nawawi. Jadi kita karang kitab lah tuan-tuan ya. Karanglah kitab apa, kalau kita boleh bercakap bab buah nyo, karang bab buah nyo. Kitab pada menyatakan buah nyo atau buah kelapa. Tak adalah kita punya peninggalan kepada apa nama generasi kita besok kan. Apa ilmu yang kita ada lah? Ilmu nak perang. Contohnya apa nak khabar perang, apa nak baca, apa nak amal. Buat satu kitab. Kita apa Kutaib. Kutaib mana kitab kecil. Kutaib. Kitab so. Kutaib. Kan? Kutaib. Kata ya ba Kutaib. Kecil dia. Jadilah mestilah kita mengamalkan baca surah Al-Fil. Al-Fil ya, alam tarakai. Baca banyak-banyak nak perang masuk. Pasal pedang nak terobang apa semua kita nak hilang nak raib. Kena baca alam tarakai. Kena banyak membaca fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Jadi kita ajarlah kepada generasi yang apa nama yang di bawah kita supaya dia beramal dengan ayat-ayat Allah yang mempunyai banyak ada apa nama dari sudut penggunaan ayat itu sendiri. Di antara hadis-hadis yang menyentuh hal Dajjal ialah hadis ini ada pada hadis. Yang pertama, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi an-nas fa athna 'ala Allah bima huwa ahluh thumma dhakara ad-dajjal fa qala inni la unziru kubur dia wa ma min nabiyyin illa wa qad anzarahu. Ini anzar ni maknanya bagi ingatan lah, bagi peringatan maknanya ya. Qaumahu walakinni sa'aqulu lakum fihi qaulan lam yaqulhu nabiyyin liqaumihi innahu a'waru wa inna Allah laysa bi'a'wara. Baca a'wara akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis ni ada pada kitab Bukhari dengan Muslim. Itu pasal akhraja. Akhraja ni asalnya kharaja yakhruju khurujan, kharaja yakhruju khurujan fa huwa kharijun. Maksudnya akhraja yukhriju ikhrajan, akhrij. Maknanya ditakhrijkan hadis ini ada pada kitab Bukhari, ada pada kitab Muslim. Yang itu kena belajar ilmu mustalah hadis. Belajar ilmu mustalah hadis. Daripada ilmu mustalah hadis kita keluarkan hadis. Pastikan sahih ataupun tidak. Jadi apa makna dia kata dia? Maksudnya daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kenapa dia kata anhuma? Kerana Abdullah itu Islam, Umar itu Islam. Jadi Abdullah ni pun Islam, Umar pun Islam. Pasal dia radhiyallahu anhuma. Berkata ia telah berdiri oleh Nabi SAW di hadapan manusia. Nabi berdiri depan manusia. Qama ya, qama tu makna berdiri, bangun. Qama yaqumu qiyaman, berdiri Nabi. Nabi itu berdiri di hadapan manusia. Kemudian kata dia, berkata ia baginda memuji Allah. Ya, fa asna, memuji Allah dengan pujian yang ia berhak menerimanya. Pujilah macam kita lah. Surah Fatihah kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita alhamdu.
bermula pujian itu bagi Tuhan yang mentarbiah alam sejagat. Itu makna puji kan. 3 ayat puji Allah. 1 ayat joint venture kita dengan Allah Ta'ala. Dan 3 ayat seterusnya ialah maknanya kita minta dengan Tuhan. Macam iyyaka na'budu, ihdinas siratal mustaqim. Dengan pujian yang ia berhak menerima Tuhan lah. Kemudian baginda menyebut hal Dajjal dengan katanya. Nabi bercakap, Yung dengar awak nak cakap hai Dajjal katanya. Sesungguhnya aku menyampaikan inzar. Inzar ni maknanya apa? Peringatan. Inzar, ya. Yang kita kata ancaman. Inzar, ya. Kepada kamu tentang Dajjal. Kerana tiap-tiap orang Nabi kesemuanya telah memberi inzar, peringatan kepada kaum mereka. Tetapi aku akan tambahkan untuk kamu satu perkara yang tidak disebut oleh Nabi-Nabi dahulu, iaitu Dajjal adalah mata buta sebelah, sedang Allah Ta'ala tidak buta. Jadi hadis Nabi bagi ni bagi buta, ya. Awal ni bagi makna buta. Jadi kalau udah Dajjal itu buta, maknanya tak sempurna. Kalau buta, jawabnya tak nampak. Kalau dah buta, maknanya tak nampak. Tapi ingat, orang buta yang baiklah, orang buta hafal Quran. Orang celik hati tak hafal Quran je. Orang celik hatinya malam. Orang buta hati cerah. Boleh tak orang buta jadi imam? Boleh, tak apa. Kata orang lain pun tak boleh. Orang buta jadi imam. Tengok semua surah dibaca ni. Surah Yasin lah, Mujadalah lah, memang surah As-Saff ataupun yang seumpama dengan ni. Jadi Dajjal ni buta. Jadi kalau dia buta, maka dia tak ada lah lengkap sebagai Tuhan. Sebab orang yang celik pun buta. Orang yang celik pun buta. Fikirlah. Celik pun buta. Nampak Quran tapi tak pakai. Nampak hadis tapi tak pakai. Nampak kebenaran Islam, tak nak ikut awak yang lama juga weh. Tak ada. Padahal bukan tak ada Quran ke awak. Zalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Yang demikian ini kitab Quran, la raib, la syakka fih, yang tidak ada syak padanya. Hudan, menjadi petunjuk lil muttaqin, bagi mereka-mereka yang bertakwa. Jadi makna orang tak ada petunjuk, ada jalan, ada benda, ada dalil, ada bukti, tapi nohid, ialah kalau semua pula beriman pula susah juga. Siapa pula nak masuk neraka? Semua beriman neraka pula. Jadi neraka tadi apa Tuhan buat neraka untuk siapa pula? Tak ada orang tinggal malaikat Malik yang seorang. Tak syiar kena masuk neraka ni. Awak dan nunggu kat sini. Jadi maknanya ini telah pun Tuhan tentukan, ditakdirkan. Ahli neraka siapa? Ahli syurga siapa? Orang tanya pula, kalau dah takdir Ustaz, tak betul lah. Zalim Allah Ta'ala ni pasal apa? Orang ni baginya syurga, orang bagi neraka. Ialah takdir Tuhan. Tapi kembali pada kita. Kalau kita baca Quran faham, kita beramal, alhamdulillah lah, ahli syurga. Kalau kita baca Quran faham tapi tentang Quran, masuk neraka. Tentang juga. Tak nak tentang juga Quran. Dia kata ini kitab tak boleh pakai lah, ini kitab zaman Padang Pasar lah, kitab ni entah ya entah tidak lah, macam-macam lah. Yang pelik tu, yang pelik ulama-ulama pun tentang Quran, yang tengin tentang Quran tu nak buat macam mana? Tentulah tengin. Yang ulama-ulama tu tahu hukum hakam, membaca, faham kandungan tafsiran. Tafsir Ibn Abbas pun dia baca, tafsir Qurtubi pun dia baca, tafsir Baydawi pun dia baca, tafsir As-Sawi Syarah Al-Jalalain pun dia baca, tapi dia tentang Quran. Itu tak rugi kita lah. Apa nak buat? Bukan salah maknya mengandung, bukan salah bapaknya ketika mana meminang maknya, bukan